Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum semua dekat IG Ibu pun juga. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi Ibu tengah tunggu anda masuk. InsyaAllah siapa yang dah ada di sini, sila perkenalkan diri. Hasni, MT Hasni. Okey, Ibu wave sebab boleh dapat nak wave ni insyaAllah. Okey, jadi just penama sementara kita menunggu, just share dengan kawan-kawan. Hari ini kita nak bincang mengenai tajuk dia adalah mengenai anak-anak macam mana nak anak suka belajar tanpa dipaksa. Dan dia boleh belajar sendiri. Macam mana kita nak buat tu? Jadi insya-Allah, jadi untuk anda yang mungkin belum betul kenal ibu ataupun mungkin ada juga yang tak tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahawa ibu ni sebenarnya bermula karier ibu adalah menjadi motivational mengajarkan pelajar-pelajar motivation and study skill, insyaAllah. Jadi memang sukalah, ibu memang suka sebenarnya melakukan program-program untuk para pelajar. Jadi yang paling ibu sukalah mengajar skill belajar dan skill untuk score in exam. So daripada tahun 1992 rasa kalau ibu tak silap, ibu dalam banyak buat program-program untuk pelajar. Jadi memanglah masalah anak tak suka belajar ni memang ibu selalu come across, ya, insyaAllah. Jadi hari ini ibu nak just share secara santai. Ibu sebenarnya hari ini menggunakan iPad, apa namanya, phone ibu dan juga komputer sebab semalam komputer punya apa dia, kamera tak apa bagus. So ibu nak tengok kat sini siapa yang dah ada. Kayla, Aila, Maria, Mariana, Sasha, Syahidan, siapa lagi? Sila share. Nuriman, Assalamualaikum Ibu, selamat puasa, semoga sihat sentiasa. Terima kasih Nuraiman. Nuraiman ya. Okey, Waalaikumsalam bagi anda yang semua yang mengucapkan salam. Cuba kita tengok semoga kita boleh dapat lebih daripada 20. Cepat-cepat share. Waalaikumsalam Nuriana, Nomanim, Nuriana is there. Alhamdulillah. Ibu tengok kat sini, Nuhani. Assalamualaikum Ibu. Maaf tak boleh join live Ibu. Ada follow up dengan doktor. Oh, it's okay. InsyaAllah nanti malam boleh check. Okey, mari kita tengok dekat IG. By Azita, Syida, Umu. Dan ingat ya, kita dalam pukul 12.30 macam tu kita akan ibu akan minta anda jemput anak-anak ya, datang untuk bersama-sama dengan ibu untuk belajar nasyid. Okey, Mat Hasni ni MT ni Mat ke? Ibu Ros, Ramadan Karim. Ya sayang, Ramadan Karim. Muhammad, Amir, Ridwan. Semoga semuanya sihat ya. Alhamdulillah, cuba jemput kawan-kawan lagi supaya kita boleh beramai-ramai di sini. Memang kita tengok boleh tak kita sampai 30 orang dan ibu akan start. InsyaAllah. Jadi kadang-kadang tengok macam ni. So ibu sebenarnya I think it's not really very dia panggil mudah untuk ibu. So ibu akan ubah komputer ibu supaya ibu akan tak perlu nak pusing kat sana. So just be patient with me a little bit. Okay. Dengan cara ini ibu InsyaAllah boleh nampak, anda akan nampak ibu insyaAllah. So is it jelas? Fatin, ibu sihat? Yes, ibu sihat. Cik Siti Nur, ibu sihat. Sayang ibu dekat Facebook macam mana? Ibu boleh baca sebab ibu akan letak. Okay. Dengan adjust ni because first time ya. First time ibu kejap ya sayang. Okey, sepatutnya tadi tak. Okey, so kita ubah sikit tempat komputer ibu ni supaya dia senang nak baca komen. Sebab ibu susah nak baca komen dari dekat iPad tu sebab iPad tu jauh sikit. Okey, minta maaf hari ni tidak begitu teratur. Okey, alhamdulillah. Kita dah berapa orang dah? Mari kita jemput sehingga kita dapat capai 30 orang. Adakah topik ini topik yang anda rasa topik yang penting untuk anda? InsyaAllah kalau penting dan insyaAllah kawan-kawan pun
So, apakah cabaran-cabaran yang anda hadapi sekarang ini mengenai topik anak-anak belajar ni? Okey, sekiranya ada, sila beritahu, sila share dengan ibu. Okey, ada yang excited, ada yang first time kat sini. Siapa first time kat sini? Noah Stritch. Oh, suara tak berapa dengar. Suara dekat mana yang tak berapa dengar? Dekat IG Okey, bagaimana suara ibu sekarang ni? Dengar tak? Dengar ke? Bagaimana dekat Facebook? Dengar ke? Pak ibu nak start dah ni. Okey, sila give feedback dekat IG. Suara masih tak dengar ke? Oh, patutlah tak dengar sebab suara dia jauh kat sini. Okey. Dia punya mic tu. Okey, is this better? Okey, Alhamdulillah. Semuanya boleh dengar. Okey, mari kita mula. Okey, pertamanya kalau dah ada kertas, ada pen, perlahan sikit dekat IG perlahan. Dekat Facebook perlahan sikit. Okey. Okey, Waalaikumsalam Ridwan. Okey, best tajuk hari ini, Kayla. Ya. Okey, ibu nak tanya kat Facebook, okey tak? Better, ya, okey. Kat Facebook, macam mana? Sila Facebook, sila bagi kepada ibu feedback. Ibu nak tahu suara. Kalau nanti bila dah start nanti susah pula kita. Yes, thank you. Yelah Anwar, benda ni mami tak pasang kat sini. So dekat Facebook ibu dah letakkan. So just make sure tengok kat situ Facebook. Dekat Facebook saya bagi feedback pada ibu. Adakah suara ibu jelas? Dekat Facebook. Dekat IG dah okey? Okey, Alhamdulillah. Saya serindu nyanyi pokok kalau dapat link okey juga. Okey. Okey, dah sound. Okey, clear. Very good. Alhamdulillah. So, mari kita mula. So, sebenarnya ibu dah ready ya. Okey, percaya tak sayang ibu kalau ibu kata bahawa anak ni sebenarnya lahir memang suka belajar. Sebenarnya anak dilahirkan memang suka belajar. Okey, itu satu perkara yang sebenarnya ramai orang tak berapa tahu. Tak sedar akan keadaan ini, tetapi itulah hakikatnya. Anak memang lahir akan suka belajar. Suara ibu agak jauh ke kalau ibu dekatkan mic, insya-Allah. Mic dah dekat dah sayang. Ibu dah dekat dah mic ni. This is okey, dah dekat dah. Cuba adjust. Siapa yang tak okey suara ibu dekat dekat Facebook? Facebook kata clear. Syasha mungkin Syasha kena betulkan your ni sebab yang lain semua kata okey, ya. So dekat IG Anwar dah kata okey, jadi Anwar is my support hari ini. Alhamdulillah. Okay, thank you. So anak sebenarnya dilahirkan memang suka belajar anak ni. Sebab apa? Sebab belajar adalah merupakan survival skill. Manusia ni tak seperti binatang. Binatang dia dilahirkan dengan insting. Manusia tu adalah insting, tapi insting dia untuk hidup ni adalah belajar. Namun apa yang menyebabkan kita salah faham adalah kita dah ada satu orang dewasa terlupa akan bahawa belajar tu apa sebenarnya. Jadi apa yang berlaku adalah the yearn to learn ni adalah sebenarnya survival skill. Namun bila anak tu dah berusia bila dah mula masuk sekolah, dia dah mula dikenalkan dengan belajar, kebanyakan ibu bapa dan guru tidak built on the potensi, on the need to learn tu dalam keadaan yang macam mana anak tu faham. Ya, dia kena unlearn cara belajar yang menyebabkan it is not effective. Jadi ini yang ibu nak bawa kat sini. Ibu nak bawa kata-kata ni, pertama ibu nak bawa kata-kata daripada Dr. Buckminster Fuller. Nama gelaran dia, nama pendek dia adalah Bucky Fuller. Bucky Fuller ni adalah seorang genius untuk century yang lepas. Okay? Beliau telah mencipta banyak perkara dan di antaranya, banyak benda di antaranya adalah Komtar di Penang. Itu bangunan yang begitu efektif sebenarnya. Dan banyak lagi. Even bola sepak pun. Ya, bola sepak yang hexagon dekat-dekat itu adalah ciptaan dia. Dan ciptaan dia banyak lagi lebih hebat daripada itu pun ada. Dan Bucky Fuller mengatakan bahawa
children are born genius. It is the parents who spend the next 6 years de-geniusing the children. Maksudnya dalam bahasa Melayu, sebenarnya anak-anak dilahirkan genius. Tetapi ibu bapa menggunakan 6 masa pertama anak tidak menyah geniuskan. Oh, bila dengar tu, Allahu Akbar. Bila dengar apa yang kita lakukan, kerana apa? Sebab bila kita tak faham brain development kan, kita tak faham macam mana nak build karakter anak, itu yang menyebabkan genius tu hilang. Contohnya bila anak tengah bermain, khusyuk dia main gitu. Lepas tu kita pemarah, kenapa tak dengar cakap, tak dengar kita panggil. Sebenarnya kita dah mengganggu genius state anak tu. Kan? Sedih kita kat situ. So sekarang ni itu satu yang kita kena faham ya. Okey. Lihat ruang yang ada. Alhamdulillah. Ibu nak tengok semua komen ni. Kenapa ibu tak nampak komen ni semua? Okey. Dekat Facebook, dekat kita ni. Baru nampak. Okey. Okey. Alhamdulillah. So, dan Glenn Dorman ni adalah seorang dia saintis ya. Dia membantu anak-anak. Sebenarnya Glenn Dorman ni terkenal dengan membantu anak-anak yang brain injured untuk dapat berfungsi seperti manusia yang baik ya. Jadi itu adalah Glenn Dorman, dan Glenn Dorman mengatakan bahawa at the instant of birth a child have more potential than Leonardo ever used. Sebab Leonardo pun dia tak guna semua potensi dia, tapi dia adalah seorang saintis, seorang artis yang dia terkenal ni ya. Jadi manusia ni, anak itu at the instant of birth mempunyai potensi yang sangat tinggi, yang sangat banyak, lebih daripada apa yang Leonardo pernah dapat guna. Setiap kita ni ada potensi yang lebih daripada apa yang kita boleh guna sebenarnya. Banyak potensi dalam diri kita. Cuma bila kita tak mengenal potensi diri kita tu, kita akan membantutkan potensi diri kita. Ini yang satu perkara yang So do you get so far? InsyaAllah greater anak khusyuk bermain. Genius state kita panggil, genius state. Greater anak khusyuk bermain, kita tegur maknanya mengganggu. Dia namanya genius state ya. Genius state. Bila anak dalam genius state, dia bermasa dia sedang bermain, itu masa dia bermain khusyuk itu adalah dia tengah create, dia tengah jadi seorang creator lah, being very creative. Okay. Umur anak 5-6 tahun susah fokus. Itu biasa ke ibu. Bila cakap kakak fokus, baru dia fokus. Lama-lama hilang fokus bila belajar. Apa komen ibu? Okey, kita akan masuk tu. Sekejap lagi Ridwan. Sebab ibu akan cover. Ini ibu bagi basic. Very good soalan tu. Okey. Jadi sekarang bila kita dah faham ni, dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa seorang anak itu dilahirkan seperti kain putih. Ya. Dan kain putih ini adalah, maksudnya putih ini mempunyai potensi banyak warna. Semua 7 warna bergabung menjadi warna putih. Dari sini kita faham bahawa memang nothing wrong about anak itu. Dari segi belajar, potensi dia untuk faham, dari segi belajar semua. Tapi apa yang berlaku adalah, Kamariah, genius state. Genius, agent genius, and then state. S-T-A-T-E. Bukan genius state. Genius, ya, state, keadaan genius, berada dalam keadaan genius, dipanggil genius state, ya, state, S-T-A-T-E, genius, ejaan genius biasalah. Okay. So apa yang berlaku adalah kadang-kadang apabila anak itu diperkenalkan kepada belajar, dia belajar itu diperkenalkan dengan cara yang sangat rigid. Sedangkan anak belajar dengan cara bermain. Masa dia kecil, dia belajar bercara main. Itu yang Ridwan kata, dia tak fokus. Sebenarnya, adakah betul dia tak fokus atau sebenarnya dia fokus? Ada yang komen, bilik ibu cantik. Ibu cuba cantikkan bilik ni sebenarnya supaya ibu boleh buat live. Itu lukisan yang ibu lukis lah itu. Okay. Gini, Nur Farahani bukan genius state. S-T-A-T-E. Sana ibu anak saya subjek yang dia kemana contohnya.
baca kurang minat. Okey. Okay, jadi topik ni sebenarnya banyak dia. Kita cover modaliti pembelajaran, multiple intelligences. Itu semua banyak. Kalau ibu nak bercakap ni memang banyak. Jadi hari ni ibu akan bagi beberapa je dulu. Yes, genius state. Thank you Anwar for putting that. Ya, genius state. State. Bukan stick. State. Keadaan genius, berada dalam keadaan genius. Itu maksud dia, ya. Thank you. Thank you untuk komen, sebab komen tu tadi. Bila komen macam tu jadi ibu tahu anda tak dapat the real one, ya. So sekarang ni ibu nak bawa dan sekarang kita dah faham, ya. Bila kita sebagai ibu bapa memperkenalkan anak dengan cara belajar yang kurang tenang, kurang tepat, itu yang menyebabkan anak itu kurang minat belajar. Okey, boleh tak kita terima keadaan itu? InsyaAllah kita muhasabah diri lah. Bukan nak menyalahkan, tapi inilah keadaan dia. I did a lot of mistake. Masa ibu ada 5 orang, tapi the first 4 tu masa ibu daripada usia ibu 25 tahun, ibu dah dapat 4 orang anak dah masa tu. And I was clueless about this. Ibu start tahu tentang perkara ini. Walaupun ibu memang minat dalam parenting, tapi dalam bab yang belajar ni, mengajar anak ni, ibu tak, there was not enough books that tulis pasal benda ni dan sebagainya, menyebabkan ibu tak berapa tahu. Jadi kita mengikutlah apa yang orang buat pada kita. Jadi apa yang berlaku adalah anak ini bila dia belajar dengan cara seronok, maka dia punya brain development dia sangat kuat, sangat besar, sangat hebat, ya. Itu yang masa PKP ni ada juga komen-komen mengatakan, anak saya develop cepat lah. Ability to sing dia, apa macam-macam. Because dia katanya kat rumah macam mana dia suka, dia beri masa untuk bermain ke, dia selalu happy ke. Sebab dia happy lah, mak ayah dia ada kat rumah. Selalu kena marah tak? Tak adalah, tak ada kena marah sangat, tak ada sangat pun, dan tak ada sebenarnya, dia kata. Jadi bila ruang dan suasana yang tenang macam tu, development brain anak adalah sangat cepat. 0 to 6 years adalah masa brain size anak berkembang dengan sangat cepat. Almost meningkat sampai by the end of 6 years tu, dia meningkat sampai lebih 90%, ya, 90% of the size of the adult brain. Jadi kalau size brain tu boleh kita equatekan kepada all the dendrites dan sebagainya yang dalam otak anak dia menyebabkan mudah anak itu belajar, maka kita tahu 0 to 6 dia sangat penting. Itu adalah foundation untuk anak itu jadi yearn to learn. Kalau masa kecil dia dikenalkan belajar ni dengan cara seronok, jadi anak itu akan seronok belajar. Tetapi bila dia dikenalkan belajar itu dengan cara yang menyusahkan, cara selalu kena marah, bila nak belajar ABC kena marah, belajar mengira kena marah, bila nak belajar aja kena marah, kena belajar aja kena duduk kat meja, tak boleh bergerak. Jadi itu yang menyebabkan bosannya anak itu untuk belajar. Itu adalah di antara perkara yang menyebabkan anak sukar untuk minat belajar. Kalau ada yang kita dah tersilap tu, tariklah nafas. Sebab ibu pun dulu banyak buat silap yang ni. Dah baca, kalau mengajar anak tu cepat sangat nak marah. Sebab kenapa bila mengajar anak tu, bila dia mengajar, ini perasaan ibu lah, bila ibu mengajar anak tu, dia tak faham. Dah fikir dah masa depan ni nanti macam mana, apa jadi kat dia dan sebagainya. Dah jadi macam bimbang lah, apalah dengan dia nanti. Kalau tak pandai-pandai nanti untuk jadi tukang sampah je lah, penyapu sampah je lah. Tukang menyapu sampah je lah. Macam hina sangat lah kerja tu. Kan? Tak hina sebenarnya. Dan hati tu dah jadi risau. Jadi bila kita risau, kita berada di otak paling bawah, iaitu reptilian brain. Ini siapa yang tak pernah dengar lagi, ibu ulang. Jadi bab yang tu dia besar sangat topik dia. Jadi kalau you don't mind, you ask question supaya ibu boleh jurus kepada anda punya soalan. Ya, sebab kenapa? Banyak sangat yang ibu boleh share dan tak cukup untuk 1 jam live sebenarnya. Dan kiranya ada yang sudi untuk belajar lebih, mungkin kita boleh susunkan proper lesson, proper class supaya anda tahu, dan masa tu boleh bawa anak sekali. Nantilah ibu fikirkan macam mana.
baru dapat live dengan ibu sekarang pun sama anak-anak dengar. Very good ya Suryani. Kalau ada anak nak dengar, kalau ada anak yang dah besar yang boleh faham, boleh. Mohon maaf apabila kita buat silap. Yes, sebab mereka suci bersih seperti kain putih. Very good. Now, apa yang ibu nak cakap tadi. Jadi bila sekarang ni kita faham ya, bila kita nak anak to have the yearn to learn, 0 to 6 years is very important. Sebab 0 to 6 years is kita nak memperkenalkan cara belajar itu adalah menyeronokkan. Dan kita nak create that environment of learning. It's fun and learning is good and learning is important. Contoh, kalau kita nak anak membaca buku tapi buku tak ada dibeli, tak ada buku, ya, dan buku itu tak macam tak, kalau buku tu simpan dalam almari dan almari itu berkunci, tadi kita tidak create the environment of learning. Kalaulah kita kata kita kurang kurang dari segi keuangan untuk beli buku, tak apa. Kalau kita ada kertas ke apa, kita letak je kat dinding, kita letak perkataan-perkataan, lukislah gambar sikit dan letak. Because apa? Itu dinamakan suggestology. Okey, itu ejaan dia SUGGESTOLOGY. Maksudnya kita mengarahkan atau kita suggest. Perkataan suggest dalam bahasa Melayu apa dia sayang? Dalam Melayu batuk sikit ibu hari ni. Contoh bahan tiada. Kalau bahan tiada, contoh kalau kita ada kertas sajalah. Kalau kita ada buku lagi bagus. Dia letaklah buku kat satu almari. Itu simple almari. Masa dulu, masa ibu, I hope that you know that I started with, dalam keadaan yang kurang, banyak kekurangannya. We have lived between the two of us, husband and wife. Cuma ada RM1 aja. Pernah hidup macam tu. Tapi apa yang both of us sangat suka adalah buku. So kita letak buku, walaupun bukan buku mereka, kita letak buku kita pun tak apa sebenarnya. It's okay. Dia letak, dia apa namanya, jadi dia suggest to the mind untuk, belajar ni best lah, baca buku ni best lah. Jadi kalau kita tidak ada buku kanak-kanak yang kita boleh beli, contohnya kita lukis bulan, gambar matahari je, sudah kataan kat situ. Ini kalau kita ni jenis pandai melukis sikit, buatlah color-color. But the point is kita nak suggest to the mind bahawa seronoknya belajar tu, ya. Dekat 4 tahun berjauhan dengan anak kerana tugas, alhamdulillah sekarang balik bertugas dekat sama alhamdulillah Suryani. Okey. Jadi itu kita nak, kenapa bila kita suggest to the brain that bahawa itu adalah environment learning yang best, maka anak itu membesar dalam satu suasana yang menggalakkan belajar. Itu one of the way untuk create. Jadi sekarang ni masa PKP ni ambil masa 1 hari ke, susun balik tempat satu ruang yang mana anda boleh buat. Kalau anda memang ada, tahniah. Kalau belum ada, start. Make that change. Ya. Ilmu kalau tak apply, tak ada guna. Ini apply kan. Kalau dah boleh, nanti tunjuk gambar kat ibu. Ada masa ibu buat how to help your child score A tu. Ibu-ibu bapa yang attend kat situ, mereka mereka share kan gambar-gambar gambar tempat mereka, anak-anak create tempat untuk belajar. And this is very very interesting. Okay? Jadi pertama, kita kena siapkan suasana yang best untuk belajar. Suasana yang best itu akan membantu perkembangan otak anak tersebut dan suggest kepada anak itu belajar itu fun. Dan bila anda nak mengajar anak-anak, pastikan ianya dalam keadaan tenang. Sebab ini berbawa kepada brain, ya. Brain, anda faham brain ada 3 lapis. This is what we call the triune brain, ada 3 lapis. Jadi 3 lapis triune brain ini, bahagian paling bawah dipanggil reptilian brain. Reptilian brain ini menjaga keselamatan kita. Jika kita rasa terancam, 3 perkara mungkin akan berlaku serentak ataupun mungkin akan berlaku salah satu daripadanya. Pertama, dia lawan. Bila dia dalam rasa dan danger, dia melawan. Itu yang kita tengok ada setengah anak tu. Bila kita marah dia belajar, lama-lama dia dia pergi lari, tak nak belajar dah. Ataupun lari ni maksudnya tak nak dah duduk kat situ.
Contohnya, ada di antara anak-anak ni, dia apa namanya, lari dalam bentuk menangis. So, tak boleh buat. Tak boleh buat. Ada satu video kan, anak, tak tahulah apa yang berlaku sebelum tu sebab dia tunjuk video anak dia. Dia satu tengah belajar, mak dia tengah ajar, anak tu menangis. Jadi sekiranya perkara macam itu berlaku, stop belajar tu. Jangan teruskan. Stop. Because keadaan itu tak betul dah. Anak itu dah dalam keadaan dalam red room. Yang mana dia tengah dalam keadaan lari ataupun dia layu kaku. Jadi jangan teruskan. Kalau anak dah mula menangis belajar, maksudnya something is not right in the environment of learning. And you are suggesting to the child that learning is menyedihkan, learning is not fun. Batuk pula hari ni. Batuk pula. Okey. Ibu pun tak boleh nak baca komen-komen ni. Walaupun banyak komen ni, ibu tak boleh baca. Boleh kena baca kat sini juga. Ridwan kata, Taufik Razif. Kenapa sayang Taufik Razif tu? Kalau anak malu untuk baca buku depan ibu dan ayah, apa sebab dia malu? Kena find out. Kadang-kadang dia takut dia buat silap, kita ketawakan. Dia kata you must kena pujuk dia. It's okay kalau silap pun mama ada kat sini. Mama suka kalau silap pun kita sama-sama ya, sama-sama belajar balik. Mama dulu pun buat silap juga belajar ni semua. So that is how kita bina balik ya. Nak minum air tak boleh kan puasa. Okey, insyaAllah. Kesembuhan saling. Sian ibu batu-batu. Thank you saya. Doakan ibu ya. Sebab nak pergi bangun ke nak kumur akan mengambil masa. Nak minum kita puasa. Jadi doakanlah clear dekat ibu. Jadi apa yang keadaan suasana, that's the first thing. So if anything that you get from today adalah create the right environment untuk learning. Marah adalah the last thing that you should do dalam bila nak mengajar anak. Kalau kita marah, berhenti belajar tu. Stop it. Because kita sedang membina belief. Ya, bila kita introduce bila kita mengajar anak baru 4 tahun, 5 tahun, kita baru nak introduce ABC, kalau contohnya apa ke, kalau kita introduce yang keadaan anak itu menyebabkan anak itu rasa susahnya nak belajar, lebih baik kita stop dulu, gain your sabar dulu. It's better that they learn for about 10 minutes and you boleh sabar daripada they learn for 1 hour tapi you tak sabar. Because apa yang kita nak bina, terutama 0 to 6 tahun, adalah bahawa belajar itu satu nikmat. Belajar itu satu rahmat. Belajar itu satu benda yang seronok. Belajar itu membawa saya ke syurga. That is the kind of belief yang kita nak attach pada belajar. So, sekiranya selama hari ini anda telah garang dengan anak anda, so macam mana nak ulang balik? First, istighfar banyak-banyak dengan diri. Sedar bahawa ia satu kesilapan. Ya? Sedar bahawa ia adalah satu kesilapan. Terima akan ianya sebagai satu kesilapan dan betullah kesilapan itu, berazamlah untuk anda dapat membetulkannya. Terutama masa PKP ni, anda kena pikul tanggungjawab sebagai seorang guru juga. So walaupun tak tahu, usahakan supaya anda belajar, sebab untuk mengajar anak ni kita perlukan kompetensi juga. Kita perlu sikap yang betul, skill yang betul, knowledge yang betul. Kalau kita tak cukup, jadi itu yang kadang-kadang kita marah. Tapi dalam keadaan sekarang, apa nak buat kan? Sebab kita terpaksa mengambil alih tempat cikgu untuk mengajar anak. Ini pelajaran sekolah lah. Pelajaran akhlak apa semua tu, memang itu tanggungjawab kita. Tapi mengenai pelajaran sekolah, maka buatlah yang terbaik. Kalau kurang sabar pada hari itu, letih dan sebagainya, bagi diorang latihan. Kalau rasa tak boleh, okey, tunggu dulu, nanti mama akan bincang dengan cikgu, cakap macam tu dengan anak, nanti mama akan ajar atau ayah akan ajar. Take the time, because membina kesabaran dalam mengajar anak-anak adalah sangat penting. It's key.
It is key untuk mewujudkan rasa suka belajar. Contoh kita sebagai kalau ayah ke kan, tiap kali apa benda yang ayah selalu buat, dan sekiranya dia suruh buat dan dalam keadaan marah akan menyebabkan kita hilang confident. Apa contoh ayah? Kalau ibu tu ibu boleh fikir, contohnya ayah nak masak. Hari tu ayah ni, suami ni rajin, dah terfikir hari ni nak masak tanduri lah untuk keluarga. Katalah, tanduri mungkin is a high tall order lah kalau tak biasa masak. Okey, nak masak nasi goreng lah. Tapi katalah si isteri ni risau kok berkecah dapur dia. Jadi semua benda dia akan tegur. Jadi lama-lama si suami tak akan suka nak masak dah. Sebab apa? Dah create that association, masak ni tak best, masak untuk ni tak best. Jadi next time dia tak nak dah buat. Cuma dia juga dengan lipat kain dia tak betul dia punya spek dia. Bukan ibu kata suami je atau isteri je. Isteri pun sama. Kalau suami asyik komplain masakan isteri, lama-lama isteri pun rasa tak confident nak masak. Ini benda macam ni. Sebab kita akan flourish dengan positif. Ni kira flourish maksudnya kita akan membina dengan positif bila ianya diberi galakan kasih sayang. Tetapi bila dia diberi galakan dengan challenge, mungkin boleh. Tetapi kalau challenge itu merosakkan perasaan, dia akan menimbulkan dendam. Dendam is not the best solution untuk berjaya. Walaupun kata revenge is the best, success is the best cure for revenge or something like that. But I do not agree with that. Okay. Anak boleh baca emosi ibu ayah, yes. Jadi kalau kita masih tu banyak sangat kerja, kita kena latih diri kita untuk cakap pada ini momen anakku. This is for my children. So this is the time untuk saya, dan saya diberi masa ini untuk ajar anak. So ya Allah, insya-Allah semoga apa yang saya kena uruskan nanti akan dapat saya selesaikan dengan mudah. And you will notice, bila you dah sacrifice sesuatu untuk diri anda, untuk orang lain, you'll find that whatever that you need to do next will be very, very easy. Dia macam Allah pemudahkan. Kalau tidak, it is, you are in the state macam nak tulis. Kalau nak tulis artikel, tak boleh nak tulis artikel. Nak tulis nak buat kerja, tak boleh nak buat kerja. Sebab apa? The mind is not at peace. So, itu satu perkara yang ini extra tip lah ibu bagi. So, ibu dah share dah beberapa perkara tadi. Siapa boleh share balik apa yang ibu dah share, insya-Allah. Ya? Apa yang ibu dah share tadi. Jadi yang dekat IG ni sila beri. Segalanya ada soalan, sila beri soalan tadi. Okey, kenapa anak susah nak fokus? Kenapa anak susah nak fokus? Kerana pada ketika itu mungkin banyak distraction. Jadi kurangkan distraction. For example, khaskan masa 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari adalah masa anak kena duduk di meja untuk belajar. Dan sekiranya you notice that dia orang ketawa, yang tahulah budak memang macam tu kan. Terutama budak, kalau tak kisahlah, kalau remaja pun sama. Jadi asingkan letak jauh-jauh. Kalau dekat rumah tu ada tempat yang lebih, letakkan abang dekat sini, adik dekat sini, kakak dekat sini, tapi you boleh nampak yang boleh pantau. Kadang-kadang distraction boleh terjadi antara mereka. Kedua adalah distraction kalau adik kecil, jangan bagi tengok TV. Walaupun dia tak payah belajar, tapi itu adalah masa belajar, jangan bagi tengok TV atau jangan bagi tengok iPhone. Terutamanya phone. Apa-apa saja yang boleh distract. Itu satu. Yang kedua adalah cara anak itu belajar. Pertama, kita kena faham fokus tu apa maksudnya. Ya, Kamariah, buat jadual. Yes, that's right. Cara nak kau emosi, marah ketika mengajar bagaimana ibu. Okey. Ini banyak kita kena go deep. Bila kita nak tanya soalan macam ni, dan ibu harap Nurul Ain rajin untuk ikut ibu, sebab certain time ibu akan fokus sesuatu topik, certain time ibu akan fokus satu topik lain. Jadi macam yang ini, nak jawapan dia panjang, tetapi ibu ambil masa dekat sini sikit supaya at least sebelum ibu sempat bagi ada topik itu, insya-Allah anda boleh tahu dapat buat sesuatu. Macam mana kita nak menahan marah sekiranya kita tengah mengajar anak tak dapat. Pertama, kita
Bila kita rasa je kita dah mula rasa nak marah, kata sayang, buat yang ni dulu, yang sayang boleh buat ni dulu, nanti mama datang, I will come back and teach you. Then go and tenangkan diri you dulu. Sebab apa? Pada you mengajar, ibu pernah tengok, ini pun tak tahu ke? Betul, apa namanya, buat kat kepala anak macam tu. Na'udzubillah. Jangan sekalian. Jangan buat sekali. Kalau dah buat, istighfar lah. Kerana apa yang kita lakukan itu adalah kita telah menjatuhkan perasaan anak itu yang dia boleh faham. Sebab dia dalam state yang sangat, bila kita marah, dia dalam state yang kita panggil reptilian brain ni, ataupun state yang kita panggil state yang di mana keselamatan dia rasa terancam. Jangan kita buat macam tu. Kalau dah buat, kita istighfar lah sayang. Istighfar je banyak-banyak. Kita tak tahu sebelum ni. Macam ibu pun pernah melakukan kesalahan itu juga. Bukan tak pernah. Ya? Dan ibu notice sampai sekarang, bila ibu tengok balik, ada perkara-perkara yang ibu dah tersilap itu yang menjadi kesan pada anak sampai sekarang. Ya? Tapi ibu tegur lah kalau ni, ibu minta maaf. Dan ibu beritahu ini adalah kesalahan mami dulu. Dan jangan ulang lagi. Okay. So, jadi bila tengok keadaan macam tu, jadi macam mana kita kena usahakan yang ibu cakap tadi, bila kita rasa je macam nak marah, astaghfirullahalazim, auzubillahi minasyaitonirrajim, kita ingat anak kita itu adalah anugerah yang diamanahkan. Sekarang Allah suruh kita mengajar dia dengan tenang. Kita tak tenang sekarang, tarik diri, keluarkan diri. Tapi sebelum keluarkan diri, jangan tinggal anak tu dengan keadaan macam anak tu suspek kita tengah nak marah. Apa kita buat is that kita kata, sayang, mama nak kena kisahkan itu sekejap, sayang buat yang ni dulu. Okay, buat yang something that you know how to do first. I'll come back to you. Tak apa, it's okay. Kalau you tenangkan dia, lepas tu you pergilah. Buatlah benda apa yang boleh, yang untuk menenangkan diri you. Kalau menenangkan diri you tu, you dengar bunyi air, maka pasanglah air PD, air dekat paip tu, and then tarik nafas, minta doa pada Allah, ya Allah tenangkanku insya-Allah, and then come back. Ya, sebab kadang-kadang kita bila kita tengok anak tak faham-faham, sebenarnya kita dah keluarkan tenaga, dah mengasah sangkaan bahawa anak tu memang takkan faham. Yang kedua, kita pun takut sebab kita pun tak tahu macam mana nak explain. Bukan senang tau nak mengajar anak kalau kita tak ada skill nak mengajar ni. Macam ibu, alhamdulillah, ibu develop the skill mengajar sebab ibu pernah mengajar tuition. Ibu memang buat tuition. Jadi kalau anak-anak ibu belajar dengan ibu, memang ibu tahulah kalau maths ni ibu memang boleh ajar step-step dia, memang nak bagi senang. Jadi itu adalah di antaranya. Satu lagi, ibu rasa in the market ada online punya, yang kalau ibu tak silap, Sasbadi ada keluarkan online classes yang anda boleh plug in, and then jadi cikgu yang mengajar. Jadi kita ni sebagai ibu bapa ni pantau je. Sebab kalau Zoom yang setiap hari cikgu buat tu, kalau tak cukup lah, boleh tambah. Nanti kalau ibu jumpa apps tu, nanti ibu akan share ya dengan anda semua. Jadi kita delegatekan mengajar itu subjek itu, sebab you imagine anak you mungkin ada yang sampai tingkatan 3. You nak mengajar maths tingkatan 3, tapi you pun dah lupa. Jadi ini yang isunya sekarang ni. Jadi bagi ibu, yang terbaik, invest sedikit masa dan invest sedikit kewangan untuk cari dia special dulu. Kalau ibu tak silap, ibu kenal seorang ni, ibu pernah buat live dengan dia, dan dia ada program untuk darjah 1 sampai tingkatan 5 kata dia. Ya. Jadi mana memang tiap-tiap subjek tu ada cikgu tu, memang ada orang yang mengajar. Jadi kalau cikgu kat sekolah, kalau tak cukup apa yang cikgu kat sekolah tu buat every week, ada Zoom apa semua tu, kita boleh supplementkan dengan perkara dengan ni semua, insya-Allah. Jadi itu satu yang kita sangat penting. Itu namanya pelaburan. Bayangkan kalau anak tu boleh tengok dan dia boleh faham cikgu tu mengajar, kita saja pantau je. Ya. Kita pantau. Itu yang penting sebenarnya. We do not have to be the subject matter expert, because nak jadi expert semua, mathematics, sains, sejarah, geografi apa semua, dan nak buat kerja work from home, it is a tall order for every parent. So we need to find that solution. Nanti insya-Allah ibu cuba. Nama dia kalau ibu tak silap, nama dia siapa? Ibu pernah buat live bersama dengan beliau itu. I think that will be a good solution juga, insya-Allah.
kebetulan ibu tak dapat apa commission pun bila ibu suggest ni. It's just that ibu terfikir benda ni. Because I have been there and I know as a teacher, guru tuition, as a motivator, mengajar skill belajar pada pelajar-pelajar, I know it is not every parents punya skill and competency. Okay, so the competency of parents yang kita nak kena develop is competency memantau. Memantau, memberikan galakan. Kalau anak tak erti buat, kita berikan dia semangat. And that's something that is more relevant and more mudah dan realistik untuk ibu bapa dapat capai, terutama masa PKP ni. Encik Hairi, thank you. If ada contact number Encik Hairi, mungkin ibu boleh bagi. Tapi ibu akan tanya kebenaran dia dulu sebenarnya. Sebab ibu pun dah lama tak ni, tapi tak apa kot. Boleh juga letak, nanti anda boleh tanya sendiri dengan Encik Hairi, ya. InsyaAllah. Thanks for pointing out. It's so true. They really took a lot of time and energy nak ajar anak sendiri. Yes. Because it is a different kind of, kalau kita ajar anak orang, kita tak risau kalau dia tak boleh baca. Sebab kita tak risau akan masa depan dia. Bukan maksudnya kita tak sayang anak orang lain tu. Tapi that negative emotional attachment tu, yang menyebabkan negatif tu. Kita ada kerisauan. That's why kalau kita kata surgeon, ya, doktor bedah, dia tak boleh bedah orang yang related pada dia. Because there is an emotional attachment tu yang boleh menjadikan negative result. So these are the things. Unless you are someone like memang pandai mengajar dan dapat develop di skill mengajar. Macam ibu, kalau anak ibu bertanya soalan ke apa semua, ibu very cool mengajar. Sebab apa? I've learned it over the years. Mula-mula dulu memang gila lah, memang teruk lah. Tapi because ibu dalam bidang ni, so come what may, you ask me whatever question, sampai ke college atau university punya soalan pun, okay. Because what I did was actually just coach dia. Dia yang cari jawapan tu sendiri. And that requires skill. Bukan boleh terus buat je. But it's not something that you cannot do. You boleh buat. Ya, you boleh dapatkan skill tersebut. Dan insyaAllah you boleh latih. But at the moment, kita ni sekarang ni dalam keadaan di mana banyak benda-benda yang kita tak dapat selesaikan lagi kerana this is benda baru. PKP ni benda baru. Dan di sini ibu nak share, ya. Sebab kita ni dah dibenarkan. Kita dah ada kelonggaran sikit. Boleh keluar 2 orang daripada satu keluarga. But still sayang, jaga diri. Kita kena jaga diri kita untuk jaga orang lain. Ya, kalau tak perlu keluar, janganlah keluar. Kalau perlu sangat, barulah keluar. Ya. Kalau tidak, nanti kita tak dapat nak flatten the curve. So, walaupun diberi kelonggaran, gunalah kelonggaran itu dengan sangat baik. Sebagaimana kita mengguna kelonggaran untuk keluar seorang, satu family. Itu pesanan ibu lah. Sebab ibu ambil pesanan ni memikirkan our frontliners yang bersungguh-sungguh, yang menyelamatkan nyawa. Ya. Kita tak nak ada pula nanti terjadi. Na'udzubillah. Ibu tak nak, I don't even want to mention it. Kita nak biar dia flatten. Flatten, 0 case. Ya, untuk sebulan. Seterusnya barulah kita betul-betul rasa selamat untuk keluar. I just state that. Maksudnya kita keluar sikit tajuk. Betul, nak recall balik apa ibu bapa pernah belajar, nak implement pada masa yang tak senang. Sebab apa? Banyak benda-benda yang you dah terlupa. Contohnya, dan juga cara belajar pun dah terlupa. Sebenarnya, kita kat Malaysia ni belum lagi capai the way of teaching yang boleh menyebabkan student-centered learning to fully. Kita masih lagi teacher-centered learning. Jadi, itu sebabnya bila tak ada cikgu, dan anak-anak dah tak erti dah belajar. Ya? Tapi insyaAllah, you can create it in your home. Macam ibu, that's what I did. I get my children, walaupun kat sekolah, tak ada that. Macam anak ibu yang homeschool kan anak dia buat macam tu juga. Anak itu akan belajar ambil daripada YouTube dan apa semua. Dan that is a way untuk, sebenarnya yang menyebabkan minat untuk belajar ni bukanlah penakkulan. Maksudnya kena duduk diam apa semua. Anak akan minat belajar bila dia boleh explore. Dia boleh explore, dia boleh discover. Discovering is
menyebabkan esteem diri menjadi kuat, ya. Dia rasa hormat diri pada diri dia, dia rasa macam best, dia rasa dia pandai bila dia boleh discover something, bila dia boleh discover sesuatu yang faham. Contoh, dia belajar pasal brain, dia discover, oh brain ni boleh buat macam ni, boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. Dia dah discover sendiri daripada pembacaan dia, daripada berbanding dengan menghafal. Cikgu cakap apa itu, oh ni gini. Dia sekadar intellectual je, dia boleh ingat. Itu kalau dia memory dia kuat, dia boleh ingat lah apa cikgu dia ajar. Tapi dia tak menusuk ke hati. Dan bila tak menusuk ke hati, it doesn't mean anything pada anak tu. Tetapi kalau dia buat, dia discover, dia explore. Contohnya dia pergi, kita bagi dia air sepatu, kita pasap, kita letakkan kuali yang panas, pasang, lepas tu suruh dia letak air tu. Apa jadi dengan air tu? Tiba-tiba air tu cair. Dan kali ni kalau kita biarkan saja atas meja ais tu, berbanding dengan kita letakkan dia dalam yang tempat panas tu, dan atas meja tu tak nampak pun wap tu naik, tetapi dekat tu nampak wap tu naik. So what happen? Dia akan, oh mama kenapa benda macam ni, kenapa macam ni? Okey, jom kita baca. Ini ada buku dia, baca. Jadi oh, dia jadi steam je mama, dia jadi wap je. So dia akan ingat, dia akan seronok, dia akan suka discover. Ini yang genius ni. Genius tu akan ada. Jadi and then after that, kata jom kita buat latihan ni sikit, sebab nanti boleh discover. Soalan-soalan ni akan bantu you untuk faham lagi. Dan dia akan rasa seronok nak baca, because dia nak discover. Dia nak buat lagi. That's why bila buat PhD, contoh macam ibu buat PhD, ibu suka sebab nak discover, nak explore, nak ni apa semua, because benda tu bila kita mencari dan kita ni, dia akan rasa seronok. Discovering, solving problem. Ini yang menyebabkan the yearn to learn tu akan bercambah-cambah dalam diri anak-anak tu. Itu insya-Allah, ya. Ibu saya kadang-kadang belajar, tiba-tiba dia khayal. Macam mana nak bagi dia boleh fokus? Cikgu dia pun ada tegur. Okay, ini anak yang tak fokus ni sebenarnya, okay, sebab dah ada 2 dah soalan dekat sini. Minta maaf ibu ni sekarang tak nampak dekat sini, dia tak tunjuk semua. Ibu kadang-kadang anak tengah belajar, tiba-tiba dia khayal. Okay, sama dengan soalan Cik Rizwan tadi kan. Saya ada anak 2 orang anak, seorang 3 tahun, seorang. Bila saya nak ajar yang first, si adik selalu nak ambil buku, pensel, barang apa. Bila adik ambil barang, si abang akan jadi marah. Jadi spoil mood. Jadi macam mana nak bagi? Okey, 2 soalan yang berbeza yang ibu tak boleh nak jawab sekali. Okey, baca kat sini. Tu sekolah anak saya just bagi work and do, not even teaching or e-learning. So mama yang kena baca buku teks dan jadi guru. Setiap buat kerja sekolah dengan anak-anak, easily temperature naik. Okey. Jadi sekarang ni situasi dia memang macam tu, sebab kan dia nak kata apa, setengah cikgu dia usaha untuk buat Zoom, ya, setengah tu tak senang untuk dia nak buat Zoom. Semua ada juga di antara cikgu ni, mereka duduk dia tidak ada internet access yang tinggi, yang elok. Mungkin dia cuma ada data plan je sebelum ni. Jadi untuk dia nak buat Zoom bukan satu benda yang senang. Dia macam ibu kata, berlakunya PKP ni, it is a sudden. Many people are not ready. But Malaysia ni lebih ramai yang ready berbanding kalau kita tengok India dan contohnya, ya. Lagi teruk. Jadi kita tengok, tapi jadi dekat situ, what you can do, you do what you can do. Jadi kalau rasa tak boleh, tenangkan diri, tak payah dulu. Because the thing is that kerajaan pun tak, macam UPSR pun ditangguhkan dan sebagainya. So you don't have to be so rigid with that. So kalau misalnya ada homework yang kena pasap ke apa semua, just discuss dengan cikgu. Dan cikgu pun harap-harap memahami keadaan ni. Jadi don't put the pressure on anybody. Don't. Cikgu jangan put pressure on anak-anak dengan ibu bapa jangan put pressure on guru-guru. Kita selesaikan dan kita tenang menghadapi keadaan ini supaya yang untuk bagi kerja dan sebagainya, cikgu kena buat. Sebab apa, it is, kalau tidak dikatakan dia tak buat kerja pula. Dan juga memastikan anak tu ada masa belajar, tak adalah lupa langsung pasal pelajaran. At the same time, take it quite easy, ya, parents, because the thing is that bagi ibu macam tu lah. Tapi kalau sekolah tak
tak ni, I don't think sekolah akan tak berperi kemanusiaan. Untuk ibu bapa nak jadi tiba-tiba nak jadi pandai mengajar anak-anak, ibu rasa itu adalah satu yang kurang kena lah pada, walaupun orang kata tanggungjawab ibu bapa lah mengajar anak, tapi kita kena understand ibu bapa perlu mengajar anak mengenai life skills, life skills, akhlak, membina karakter. Itu tak boleh didelegatekan pada orang lain. Tetapi untuk pelajaran-pelajaran tertentu, ibu bapa tak adalah dipaksa untuk terus pandai. Kalau guru mengambil masa, macam ibu nak jadi guru tuition, mengambil masa 1, 2, 3 tahun, nak familiarize dengan the subject. Ibu sampai beli buku berapa banyak, nak check, buat, sebab itu adalah kerja ibu pada satu ketika dulu. Tapi ibu bapa, many of you work from home and tak boleh buat. Jadi tenangkan diri, ajar yang boleh ajar, yang mana boleh buatlah. Kalau anak kena pass up tak cukup, bincanglah dengan cikgu. I hope that the teacher will be also compassion. Ini masa kita dalam keadaan sukar. Jadi jangan kita menyukarkan orang lain. Itu adalah pegangan ibu, insyaAllah. Very good question. Kenapa anak tak boleh fokus? Anak tak boleh fokus kerana ini ibu nak buka cerita ni. So take notes betul-betul. Ya. Dan kalau anda nak lebih tahu perkara ini, sekarang ini ibu sebab ibu dah share, dah cerita dah benda ni, dah buat recording dah benda ni, dan nama dia adalah Audio Class Parenting Bijak Pro. Audio Class Parenting Bijak Pro ni ada dalam salah satu modulnya adalah VAK, Visual Auditory Kinesthetic. Jadi Parenting Bijak Pro ni pada masa biasa, bukan PKP, dia punya harga adalah 257 sebab dia sangat-sangat mahal ilmunya. Tapi untuk masa PKP ni, ibu buang yang 207 tu, semua 50 saja. Grab this betul-betul, because dia ada banyak. Dia ada 6 modul campur 2, multiple intelligences dan juga VAK ni modaliti pembelajaran, dan juga ada 6 topik lain. Dan antaranya adalah mengenal diri anak anda dari segi perspektif 4 dimensi diri. Banyak. So just get this. Anwar sila letakkan link. Bagi anda yang dekat IG, link itu ada di bio ibu. Now, ibu nak cerita sikit, dan siapa nak lebih tahu, you can just get that Parenting Bijak Pro tu. At least you tahu supaya ianya membuka minda anda. Mungkin anda dah pernah dengar sebelum ni, but I'm going to add more things here. Okay? Tak ada lagi orang explain benda tu ke tahap yang ibu explain ni. So take notes yang ni. Betul-betul. Ya. Yeah. Jadi kalau siapa yang nak VAK, nak the IG, you want it, the Audio Class Parenting Bijak Pro tu, you can get it dekat bio. Ada link kat bio bagi anda yang di sini, di Facebook, it is already there, link dia. Now, pertama yang ibu nak cakap, ya, anak ini dia belajar berbeza dengan satu sama lain. However, it has been classified as 3 ways. 3 ways has been classified. Tapi sebenarnya ada 5, tetapi yang banyak digunakan adalah 3, ya, iaitu secara visual, dan kedua secara auditory, dan ketiga secara kinesthetic. Yang visual ni dia senang, bila dia tengok dia boleh faham. Dia boleh tengok, dia baca. It is as long as it is visual. Dia tengok YouTube pun dia tengok, dia boleh faham. Dia mudah. Sebab apa? Saluran untuk ke otak dia untuk connect daripada yang dia tengok kat luar dengan yang masuk ke otak itu adalah mata. Okay? Jadi nak tahu macam mana anak itu visual, dia akan selalu tengok ke atas. Bila kita bercakap, dia tengok. Kerana dia make pictures. Dan sekiranya anda tutup mata dia dan anda bercakap je dengan dia, dia susah nak faham. That's why, this anak yang visual. Macam ibu, you notice kan, ibu kalau ibu cakap mata ibu kan naik kata. Because I'm visual. I am very visual. That's why yesterday masa live, ibu tak boleh, sebab ibu tak boleh tengok my screen, sebab screen ibu berkelip-kelip kan, jadi ibu tengok tempat lain. Because dia sangat mengganggu bila benda tu berlaku, because I'm visual. Okay? Yang kedua adalah auditory.
auditory ni, kalau di auditory ni lah anak yang kalau kita nak bagi dia senang faham adalah kita kena bagi dia dengar. Lepas tu kita bagi dia, kita cakapkan pada dia. Ataupun kalau dia, anak yang ini, dia kalau dia nak ingat sesuatu, dia akan membacakannya dengan kuat. Sebab dia nak kena dengar. Ataupun bila dia dah besar, dia kata, ibu dulu masa ibu sit for my MCE yang sama dengan SPM sekarang ni. Budak yang duduk kat belakang ibu tu, dia budak yang pandai, tapi dia tu auditory. Jadi tiap-tiap kali soalan dia akan baca. Ibu tengah buat exam kot. Dia ganggu lah because I'm visual kan. Jadi auditory ni dia kena dengar. Jadi bagi anak-anak yang macam ni, that's why kalau kita nak bagi dia hafazan ke apa, semua pasangkan at the background. Senang untuk dia untuk dia faham. Dia dapat tangkap. Macam untuk mengajar sifir, anak yang auditory suruh dia membaca sifir tu berkali-kali. Anak yang visual letak sifir tu dan suruh dia baca dengan melihat. Berbeza kan. Dan masalah yang selalu adalah anak kena statik. Anak yang kena statik ni, ini bukan penyakit ya. Jangan sangka ia penyakit. Tak. Dalam in audio class parenting bijak pro, ibu explain lagi sikit. Anak yang kena statik ni, dia akan perlu bergerak sayang. Kalau dia tak bergerak, dia tak boleh masuk informasi itu ke dalam otak dia. Sebab informasi itu masuk melalui dia punya pergerakan. Kalau dia tak bergerak, suruh diam, itu yang dia bosan. Jadi dia kena bergerak. Bila dia buat kerja, dia kena bergerak. Jadi ini yang satu yang ibu nak introduce untuk anak-anak ni, untuk semua sekali, terutama anak-anak yang kena statik. You kena introduce frequent breaks. Maksudnya kena bagi rehat. Belajar setengah jam, rehat 5 minit. Bagi setengah jam, rehat 5 minit. Lama-lama dia dah besar, bolehlah bawa kepada 45 minit. Sebab fokus kita, concentration kita, once kita dah reach about 45 minutes, ini kalau auditory dengan visual, dia akan jatuh. Sebelum dia jatuh, bagi break dulu. Bagi break, dia akan, lepas tu break jangan lama sangat, about 5 minutes. Suruh orang pergi duduk, pergi tempat lain, pergi ke dapur minum air ke. Yang sekarang ni tengah puasa tak boleh lah kan. Ataupun okey, sekarang ni masa untuk melukis je. Sekarang ni masa untuk buat benda yang selain daripada belajar tu. You need to break that state. State belajar tu break kan, supaya dia tidak menurun concentration dia. Dia bila break macam tu concentration, lepas tu kita mula balik concentration tu akan ambil daripada tempat yang mana kita break tadi, dan dia terus naik dan naik dan naik. That's how anak tu boleh belajar. That's how ibu boleh conduct program untuk para pelajar daripada pukul 8 sampai pukul 11, dia orang fokus, tak ada masalah. Every time. Sebab apa? Frequent breaks. Kelas ibu akan buat sampai paling lama 45 minit. Lepas tu akan main, lepas tu bagi diorang break. Main tu mungkin bagi quiz ke apa benda macam tu. And then you'll find that after 3 days, diorang punya energy sangat tinggi. Sebab mereka ada frequent breaks. Ini yang sangat penting. Ya? Macam mana nak kenal anak jenis apa, visual apa. Itu yang kalau kita dapatkan, kalau you dapatkan audio class parenting bijak pro tu, you akan dapat e-book yang sesuai. Ibu tu ibu guna, dan ibu baru aja bertulis, dan memang akan ni, siapa yang mendapatkan audio class parenting bijak pro tu, dia akan dapat e-book yang mana boleh guna semua skill yang ibu share tu, semua kompetensi yang ibu share tu sesuai untuk PKP ni. On top of that, ada soalan untuk mengenal pasti modaliti pembelajaran apa. Ada soalan-soalan, dia ada questionnaires, dan bukan ibu yang buat, actually dah dapat permission dah daripada my friend who also did program untuk para pelajar. Dan dia dia telah olahkan supaya untuk kita dapat kenal pasti, dan insya-Allah dapat pada buku itu, e-book tu, bagi mereka yang mendapatkan parenting bijak pro ni. So you can dapatkan at only RM50 sayang. RM50 je. Now, macam mana nak kenal, selain daripada itu, this is a little bit rough lah, maksudnya biasa-biasa je. Kalau untuk tengok, nak tahu macam ni kan, tengok mata, pergerakan mata. Kalau yang visual, mata dia selalu tengok ke atas. Ya? Bila kita bercakap dengan dia, mata dia akan tengok ke atas sebab dia looking for pictures. Ya? Kalau anak itu adalah auditory, mata dia akan tengok macam ni je. Macam sebab dia akan melihat kepada telinga. Mata dia akan biasa.
Kalau dia adalah kinestetik ni kita akan nampak masa dia bercakap tu dia bergerak. Kita lagi banyak kita bercakap lagi badan dia kena bergerak. Sebab dia nak terima informasi tu bahagian badan dia kena bergerak. Any part of dia punya badan kena bergerak. Okey. Okey. Habis dekat apa namanya kat IG pun cuba lagi tengok macam mana. Okey, sekejap ya sayang. Okey. So kalau dia adalah kinestetik badan dia akan bergerak. Itu adalah di antara perkara yang untuk you boleh ni lah roughly. Okey. Mari kita tengok sini. Kita nak tengok soalan-soalan yang anda tanya. So, bagi anak yang kinestetik ni tak habis tadi, macam mana nak bagi anak tu fokus? Dia ada latihan fokus dia sebenarnya. Tapi ibu tak pasti ibu tersempat tak hari ni. Tapi latihan fokus ni sebenarnya adalah dinamakan centrism. Jadi macam mana nak bagi anak boleh fokus? Dia punya jawapan adalah banyak buat latihan centrism ni. Kerana centrism ini akan membantu anak memfokuskan minda dia, menyebabkan dia boleh lebih lama fokus. Nak belajar ke? Kalau nak belajar, ibu boleh sharekan sekejap macam mana nak bagi anak boleh senang fokus. Pertama, pastikan tidak ada distraction. So, jangan pasang lagu. Okay? Mak ayah pun buat kerja je masa tu. Kalau boleh, duduklah masa bersama dengan anak tu, duduklah di tempat di mana anda boleh belajar ke, baca buku sama ke, ataupun buat if you are working from home, work from home. Tu, maka buatlah kerja pada masa itu. Ya? Kalau boleh, janganlah pergi buat kerja apa lain. Kalau perlu sangat pun setakat lipat kain tu okey. Masak tu tidak digalakkan kerana dia akan berbunyi dan akan berbau. Jadi anak akan jadi tak susah nak fokus. Ya, environment kena betul. Betulkan environment tu. Susunlah your jadual tu insya-Allah ya. Sabtu Ahad is masa free. Lepas tu yang kedua adalah latihan fokus. Latihan fokus ini kena dibuat sebelum belajar. So, boleh tak ibu share? Kalau anda nak, boleh ibu share. Kita tengok ada 10 orang share. Ada 10 orang kata nak dekat Facebook, ibu akan share. Saya go to Facebook ni. Okay, ya, Rodia, yes. Ibu dah ada juga balik dekat, sambung balik dekat, apa namanya, IG. Okay, tadi ada soalan. Okay, buat tempat khas untuk mereka belajar. Asingkan supaya mereka tidak distract. Thank you, Ridwan, for all this. Siapa yang tolong ibu, share ni, tulis ni. Sebab kat sini pula banyak juga cabaran, tapi tak apa, insyaAllah. Ya, kita akan usahakan. Yes, bila saya kenal anak saya auditory sebab itu cepat hafal sesuatu benda yang bila kita dengar betul. So, kalau auditory you bolehlah guna. Okay, banyak dah tu. Ibu macam mana nak handle anak yang asyik bergaduh hampir setiap masa bergaduh, pantang silap sikit. Pasal bergaduh ni Siti Rodia mungkin besok ibu akan buat topik ni. Ya? Sebab topik ni juga satu topik yang banyak berlaku sekarang ni. Kita panggil apa? Masa PKP ni, ini adalah di antara isu yang besar. Anak asyik bergaduh. Dan anak different. Yelah, dah duduk kat rumah. Anak kita different age kan. Jadi itu juga antara punca dia. Tapi yang ini, hari ini ibu fokus nak belajar ya sayang. Siti, thank you for the soalan. So insyaAllah ibu akan buat. Okay, Alhamdulillah. Mari kita tengok dekat IG. Dia nak. Okay, Alhamdulillah. So, centrism ni ibu dah pernah ajar before this. But ibu akan ajar sekali lagi. So, when are you going to do this centrism? You buat before masa anak tu belajar. Kalau you dah tetapkan anak akan belajar pukul 9, you start the class with centrism. Buat latihan centrism ni simple sangat. Sangat-sangat simple. Ya, cuma yang perlu dibuat hari-hari supaya dia dapat, ibu akan ajar dua cara ya. Satu cara ni adalah biasa cara centrism yang ibu ajar dah beratus-ratus pelajar. That's why ibu boleh conduct program untuk 100 orang pelajar. Pelajar boleh fokus.
Sebab ibu buat centrism ni banyak kali. Bila ibu nampak je dia orang dah mula restless apa semua. Okay, let's do centrism exercise. Dia akan duduk. Okay, centrism exercise. Dan mereka pun seronok sebab centrism exercise ni meningkatkan daya fokus mereka. Dia orang pun rasa seronok bila buat. Bila buat tu, dia sini rasa different kat dalam dia punya badan tu. This is how to do it, okay? Letak sesuatu di hadapan. Contohnya, anything. So, untuk buat pertama kali ni, you buat. You jangan suruh orang pilih barang. Because nanti nak control itu pun satu cerita. Mungkin you boleh ambil satu benda yang simple. Yang tak ada tulisan, tak ada apa. Tak ada tulisan, contohnya macam botol ni. Okay? Tapi tak tahulah kan, bulan puasa ni letak air nanti kan ada pula yang terliur. Jadi ambillah botol kosong. Okay? So, letaklah kat depan ni. Okay? Okay, kalau bagi anda, ibu letak tu botol kosong ni. Okay? So, letak kat depan ni dan suruh mereka duduk elok-elok, sandar dekat ni. Bersandar. Kalau boleh yang tak sampai kaki tu, tak apalah. Suruh kaki tak sampai, biarlah. Dan tangan mereka jangan berlipat, kaki jangan berlipat. Jadi, janganlah bersila. Sebab kita nak ada flow tu. Dan mereka cuma perlu tarik nafas. Jangan bukan tarik nafas macam ni. Itu bukan bernafas. Jadi anak-anak kita, sebab bila kita suruh tarik nafas, kita pun tak tahu nak tarik nafas bila dia suruh kan. Dia kata bila nak introduce ni, jangan kata jangan kata hari ni mama nak sangat kau fokus ni. Tak asyik-asyik tak fokus. Ni kita buat latihan ni. Jangan buat macam tu. Dia buat macam tu, dia orang tak minat. Jadi dia kata, mama nak main game dengan korang sebelum kita belajar ni, kita nak main game dulu. Game ni namanya game centrism atau game fokus. Kita nak main game, nak tengok macam mana kita boleh lebih panjang fokus. Kita nak compete dengan diri kita sendiri. Kalau yang pertama tu lagi pendek dan yang kedua lagi lama kita boleh fokuskan macam mana. Nanti kita boleh juga buat pertandingan di antara satu sama lain. Okay? So kita boleh buat macam tu. Introduce it as a game. Lepas tu bila dia dah buat, baru kata, tahu tak rasa macam mana? Oh, rasa best mama. Okey. Tahu tak, itulah kelebihan permainan tu tadi. Dia boleh bantu kita untuk fokus. Jadi best tak kalau kita buat benda ni. So, this is what you do. Bila kita nak start, macam tadi kan ibu kata frequent break. Bila dia datang balik tu, buat sekejap je. 1 minute je. Nak dapat 1 minute tu kan senang. Tapi bermula dengan 10 kiraan ya. So, tengok. So, dia tarik nafas. Dia belakang ni, nafas bila tarik perut jadi boncit. Ya, kalau kita dah boncit tu lagi boncit lah kan. Boncit. Tarik nafas. Lepaskan, tarik nafas. Lepaskan, tarik nafas. Lepaskan. Okey, so bila kita tarik nafas, lepas tu dia tarik nafas dan mata tengok benda tu. Okey, and if you can find, nanti ibu akan bagi satu muzik nama dia Pachelbel. Dia adalah muzik yang untuk menenangkan, untuk bagi kita punya brain wave kita menjadi 60 beats per 60 beats per second. Jadi dia jadi tenang. Tartil, bacaan tartil kan tenang kan. Jadi kita nafasan tu jadi tenang. Per minit ke per second ibu pun tak ingat. Okey, tapi tenanglah. Per minit sepatutnya tu, bukan per second. Kalau per second matilah kan. Per minit. So tenang. So, macam ibu sekarang ni, kalau ibu nak tenang, ibu tutup mata. Because I can see in my eyes. Tapi untuk mula-mula, jangan suruh orang tutup mata. Nanti kita suruh orang tutup mata, nanti kan macam-macam dia orang fikir kat dalam tu. Kita tengok barang. Tengok barang, cuba dia tengok. Jangan fikir. Kalau dia nak fikir dalam fikiran dia, ikutlah, tak apalah untuk permulaan. Tapi dia boleh fokus, tengok kat situ. Tu kita pun bilang, 1, 2. You will find that ketiga tu ada je nak cuit sana, cuit sini. Bukan senang dia orang nak belajar tu. Tapi kita buat mula-mula 5. Siapa boleh tahan sampai 5, lepas tu clap. Ya. Sampai 5. Yay! So sekarang ni kita buat sampai 7 pula. And then kita banner sampai 10. Lama-lama lepas tu banner. Later lah, not on the same day. Setiap kali dia buat centrism, bilang sampai 10 je dulu. First 5, 7 sampai 10. For that day, first day.
Okey. 5. Dapat dah. Siapa tadi dapat fokus? Yeay, bagus. So, you bagi lah. You nak bagi star ke, you nak bagi apa ke, tu pulang lah. Kan? It's okay. So, lepas tu, dia bagi dia buat kerja dia. So, kerja. Lepas tu, bila nampak dia orang dah restless sikit, okay, mari kita centrism sekejap. Centrism balik. Jadi that is also the break yang kita boleh gunakan. Ya? Kita boleh guna centrism sebagai break. Frequent break. So, yang lagi satu adalah menggunakan kaedah Ya Hayyu Ya Qayyum, ya, nafasan. Yang ini untuk anak yang dah lebih besar, lebih sesuai lah, ya. Tarik nafas, ya, bila tarik nafas Ya Hayyu, pada turun keluarkan nafas Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Dalam hati lah, tak boleh sebut kat luar, kat luar tak boleh. Turun nafas. Buka mata pun tak apa. Dalam hati Ya Hayyu Ya Qayyum. Okay, amalkan benda ni. Untuk kita ibu bapa elok amalkan benda ni. Siapa yang suka sangat marah ni, amalkan this one. Very important. Ya Hayyu Ya Qayyum ni. Sebab kita ni marah. Sebab dalam otak kita berserabut. Kita tak nak otak kita berserabut. Sebab apa bila banyak berserabut ni, kita macam yang dalam otak ni macam tin sardin. Banyak sangat. Kita nak kembang besarkan bilik tu. Besarkan bilik otak kita. Sampai kan, walaupun ada banyak benda, tapi dia berserakkan. Dia jauh satu sama lain. Social distancing is applied. Okay. So, you buat ni. Siapa yang kata susahnya nak bagi anak, susah nak mengajar anak, cepat nak marah. Before mengajar anak tu buat this. Take about 1 or 2 minutes. Ibu boleh buat sampai 5 minit sekarang. Kadang-kadang 10 minit boleh. Bila ibu rasa serabut sangat, ibu akan duduk diam-diam dan ibu akan buat Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan bila buat tu, ibu akan perasan nafas tu. Tarik ikut mana, keluar ikut mana. Kadang-kadang ibu perhatikan bila ibu tarik nafas, yang sebelah sini. Lepas tu dia keluarkan, nafas yang sebelah sini. Okay, up to you. But these are the 2 techniques untuk bantu anak kita dan diri anda untuk fokus dan lebih tenang. So, insyaAllah, nanti anda buat selalu, you will find that anak akan jadi lebih tenang untuk terpanggil apa? Untuk belajar. Yang ketiga adalah macam ibu pasang, kalau anda boleh nampak, bagi kat sini dia tak nampak sangat. Ibu pasang special aromatherapy yang akan, so itu adalah untuk olfactory ibu. Jadi dia akan membantu ketenangan, membantu kita untuk fokus. Banyak benda-benda yang kita boleh gunakan dengan izin Allah, ya. Kita akan membantu kita untuk fokus, bantu anak-anak untuk fokus. Buat masa ni apa yang boleh dilakukan? Satu, centrism. Yang kedua adalah frequent breaks. Buat yang tu. InsyaAllah you will find that kinesthetic children tu dia akan lagi seronok. And anak kinesthetic dia suka buat latihan. Itu yang kata tadi, ada anak ni suka buat matematik. Sebab matematik bergerak. Ya, dan setengah tu dia punya verbal linguistic intelligence dia kurang. That's why dia suka mathematics. Dia nak menyusun ayat tu dia susah sikit. But it can be developed. Bukan tak boleh develop tu. Boleh. Jadi banyak benda perkara. You rasa banyak tak ilmu-ilmu yang you dapat, insyaAllah? Do you think that ilmu-ilmu yang you dapat hari ni satu ilmu-ilmu yang penting, yang bermanfaat? Cuba bagi feedback sikit kat ibu. Bagi semangat ibu nak share lagi banyak benda dengan anda, insyaAllah. Ini ilmu ni kalau ini ilmu mahal orang sebenarnya. Ada orang kata kenapa ibu bagi free? Sebab ibu nak bagi free lah. Sebab ibu nak bagi sedekah. Inilah sedekah ilmu yang ibu bagi, insyaAllah. Okay. Adakah apa yang ibu share ni memberikan manfaat pada anda tu? Cuba komen sikit. Ada like. Okay. Saya akan bantu apa ibu? Nak clear tadi. Oh. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita nafas. Nafas. Duduk diam, kita duduk diam. Yang ini senang untuk anak yang besar. Kalau dah tingkatan sikit jangan boleh. Ini ibu belajar daripada ibu punya coach ataupun guru ibu yang bernama Nur Azian Z. Ya, bila ibu attend program dia. Okay. Jadi sekiranya anda rasa this is something that is benefiting for you, ibu pun nak fikir kalau ada yang berminat lagi, nak tahu lagi, kita mungkin boleh buat special class just for you to
because kita ni ibu bapa ni, bila kita ada banyak ilmu, ada banyak kompetensi kita tinggi, senang kita nak didik anak sebenarnya. Kita nak coach anak. Kalau anak dalam keadaan susah, bila anak dah remaja, banyak isu-isu. Bila anak ada kawan bermasalah, ibu ada experience kawan anak ibu, dia membunuh diri. Dia bukan Malaysia lah, dia kawan itu dekat Philippines bunuh diri. Kesan seorang kawan kepada kawan yang bunuh diri ni, dia akan rasa guilty macam-macam. And anak ibu went through that. It was very difficult. Dan ibu bersyukur I have the coaching skill. Alhamdulillah, dengan itu ibu dapat bantu dia supaya dia dapat keluar daripada keadaan. It took quite some time. It could quite some time. Sebab anak kan, kalau kita orang dewasa, kita dah boleh, mungkin kita punya kebergantungan kita pada Allah, iman kita, takwa kita tu mungkin kita dah develop lebih. Tapi kalau anak muda ni, dia still belum lagi. Masa ketika itu anak ibu berapa tahun dia baru ni keadaannya. Jadi ibu bapa ni sebenarnya lagi senang nak dapat, ini bukan kata-kata ibu tapi kata-kata seorang yang hebat bernama Dr. Michael Hall, the co-founder of Neurosemantic NLP. Dia kata sebenarnya lagi senang nak dapat lesen untuk bawa kapal terbang daripada nak dapat lesen menjadi ibu bapa. Sebab ibu bapa ni dia kena pandai coaching, dia kena pandai communicate, dia kena pandai pujuk. Pujuk ni maksudnya dia kena pandai sell the idea. Dia kena jadi salesperson, dia kena pandai untuk itu dari segi bab motivasi ni. Dari segi lain pula dia kena pandai buat kerja-kerja yang fizikal tu, macam memasak, groom anak dia, macam-macam. Jadi keibu-bapaan ni tak boleh take it easy, about 10 years before, it's 1997 macam tu, ibu start melaungkan tentang keibu-bapaan, because masa itu orang tak pandang pun parenting ni. Masa itu ibu banyak menulis pasal parenting dan ibu banyak bercakap mengenai parenting ni sangat-sangat penting untuk kemandirian manusia di atas muka bumi ini, dan untuk muka bumi ini, untuk dunia ini tenang dan selamat. Tapi not many people agree dengan ibu pada ketika itu, menyebabkan ibu jadi rasa geram. Dan ibu berazam, ibu kata, I'm going to bring parenting to the front seat. Hi, Elzie. Alhamdulillah. I'm going to bring parenting to the front seat, that everybody will realise, especially organisation pun akan realise how important parenting is. Alhamdulillah, hari ini ramai orang dah sedar betapa pentingnya parenting dan kesannya kepada dunia. One of the reason yang kita tengok dunia jadi kelam kabut sekarang ini adalah kerana kalau kita banding the positive parenting dan negative parenting, lebih banyak negative parenting pada satu masa dahulu. So if you want to change the world today, be the right parent. Supaya tip tu, the mass consciousness tu, lebih banyak parenting yang positif daripada parenting yang negatif. And if you have a good childhood, then be grateful because your parents raised you well. If you don't have, maafkan dan ampunkan dosa-dosa ibu bapa kita yang tak tahu pada ketika itu. But do not be then like that. Do not be like them. Okay? So, dalam masa PKP ni, kita dicabar untuk duduk di rumah. Kita bukan dicabar, kita diberi peluang untuk kita duduk di rumah, tatap muka anak-anak kita. Kita akan rasa susah, tetapi susah itu perlu diatasi dengan perasaan kasih sayang dan perasaan kebertanggungjawaban. Kita rasa susah nak ajar anak kita. It's okay. We do not have to be the best in nak ajar matematik tu. Sebab kita pun memang tak tahu. Jadi kita carilah orang-orang yang boleh bantu. Kalau ibu tak silap, Cikgu Fazli, dia ada. Nanti ibu akan cuba hubungi dia. Ibu akan bawa dia live dengan ibu. Boleh dia share macam mana nak ajar anak matematik. Korang nak tak? Kalau korang nak, sebut. Kata nak ya. InsyaAllah. Jadi kita cari, kita outsource. Jangan expect that you can do everything, sayang ibu. Learn to outsource.
Kalau kita tak dapat daripada cikgu kat sekolah, sebab cikgu kat sekolah mungkin ada mereka ada kangkangan dari segi teknologi, ya, maka kita bertanggungjawab, kita ambil tanggungjawab itu sebab itu anak kita. Situasinya sekarang ni guru-guru tak boleh mengajar. Kita nak hantar anak kat sekolah pun macam mana? Kita nak letak dia kat tempat yang membahayakan dia. Dekat dengan ada datangnya COVID tu, tentu kita tak nak. So kita nak marah siapa? Janganlah kita nak marah Tuhan. Jadi perkara ni untuk ibu bapa jadi kreatif. Untuk ibu bapa take up this responsibility. It's okay. Tuhan akan bagi ganjaran yang sangat besar. Tuhan akan bagi ganjaran yang sangat besar pada kita. So sekarang ni, if you don't know how to teach mathematics, Google and find out siapa yang boleh ajar matematik online. Itu satu, kalau you ada kemampuan. Ya, ataupun sains. Dapatkan guru tuition online. Kalau ada duit lebih sikit, invest into that. Kalau cikgu sekolah yang mengajar tu, dia boleh bagi, apa salahnya? Ya? Jangan fikir, oh kenapa tak ajar. Sebab dia tak boleh nak ajar semua orang. Sebab setengah orang, sebab belajar ni dia berbeza tahap dia. Kalau tak boleh, cari cara. Macam tadi ibu kata Cik Hairi tu. LZ, kalau boleh letak nombor telefon Cik Hairi tu dekat IG dan dekat Facebook, ya, supaya orang boleh hubungi dia. Itu dekat situ dia ada satu special thing yang boleh ajar. Itu si anak kita akan plug in, tengok, dia boleh tengok dengan, kalau ada komputer, ada iPad, semua boleh guna. Dan dia akan mengajar ada subjek, insya-Allah, ya. Itu yang saya tahu ibu lah. Jadi boleh tak cari lagi. Dulu dia ada apa nama program, apa A, something A, score A. Ada satu program score A ni pun bagus juga. Tapi sekarang ni dah tak ada, program tu dah tak ada rasanya. Kalau ada, ibu tak pasti. Kalau program macam tu, these are the thing yang you boleh delegate. And then also, kalau you nak lebih, you tengok kalau dia orang ada kubon online. Yeah. So these are the things yang mana ibu bapa ni tak perlu mahir dalam keadaan nak ajar anak tu, tapi dia perlu mahir memberi semangat, motivasi, sokongan, ya, dan rasa positif tu. Itu yang anak nak. Anak nak benda tu. Kalau dia rasa tak boleh, it's okay. Tapi kalaulah anak kita suruh dia belajar, kita duduk, lepas tu dia belajar, lepas tu kita mengajar dia, anak dengar terus menangis, berhenti dulu. It is not the right moment. Sebab yang kita nak create, especially 0 to 6 years, adalah seronoknya belajar. 7 to 10 years pun sama, seronoknya belajar. Discovering knowledge tu seronok. Kita nak buat macam tu. Ya. Kita nak buat macam tu supaya Anwar, tolong WhatsApp Encik Hairi, beritahu dengan dia, Mami share number dia. Mungkin ada orang akan call, janganlah dia terkejut, ya. Nanti untuk kalau dia tak buat lagi dah that business, suruh dia bagi nombor kawan dia ke apa. But that program is good. Apa ke nama dia, ibu pun tak ingat lah nama dia. Okay, so itu yang ibu nak tinggalkan hari ini. Satu perkara yang ibu nak tinggalkan, yang anak kita memang suka belajar. Accept that fact. Anak memang suka belajar. Kita suka belajar. Kalau you tak percaya you suka belajar, ibu nak tanya you. Siapa di sini suka belajar resepi baru? Google nak masak. Siapa suka? Suka nak belajar. Suka sebab anda suka masak. Bagi orang yang tak suka masak, dia tak suka. Ibu tak minat pun. Ibu kalau resepi bertengok, okay, ibu buat sendiri. Ibu suka create. I create my own. Nak masak apa-apa pun, I just know the basic and I create myself. So masakan ibu, dia tak samalah. Kalau ibu buat rendang tok ibu tahu basic rendang tok tu apa, ibu buat rendang tok ibu Ros. Sebab that's me. Tapi ibu suka belajar ilmu-ilmu baru. Kerana ibu rasa sangat uplifted bila belajar. Macam siapa lagi? Mungkin di antara anda suka belajar pasal kereta. Ibu tak tahulah kalau orang lelaki, apa yang korang suka belajar. Kalau boleh share sikit dengan ibu kat sini. Kalau ada anak macam Nur Hidayu, dia kata anak dia 5 tahun, ibu nak suruh dia belajar buat kerja yang cikgu beri macam-macam alasan dia. Lapar lah, gatal lah. Yalah,
Itu salah satu contohnya adalah kinesthetic child. Dia tak nampak makna pun dia belajar tu. That's why dia tak suka. Lepas tu create, thank you for that soalan, that comment. Create satu makna yang positif tentang belajar. Seronok dapat ilmu ni. Kalau kita dapat ilmu, kita rasa best. Kita dah jadi pandai, kita semua mengikut tahap-tahap umur mereka. Ya, mengikut tahap-tahap umur mereka. Jadi mereka akan seronok belajar. Dan seronok belajar ni senang. Kalau anak dah seronok belajar, kita tak ada masalah. Macam cucu ibu 11 tahun, dia belajar sendiri je sekarang ni. Tengok YouTube, dia pernah ada YouTube, dia cerita balik pada mama dia pasal sains, knowledge sains dia, ya Allah. Bila ibu tengok, masa dia kecil, dia suka tengok apa? Dia suka tengok TV, perancangan yang The Man Not In It. Nami, I want to see the program that The Man Not In It. Ibu pun, apa cerita program The Man Not In It? Lepas tu, National Geographic. Is it only the animal in it? Yes. Okay, dan pasal National Geographic. Umur berapa? 3 tahun masa tu. Setiap kita ni ada kita punya special gift of wanting to know a lot of things on a certain areas. Masa Azhara tu maybe science. Macam setengah tu mungkin masak, macam setengah tu what. Tapi semua anak kita tu suka belajar. Jadi masalahnya yang tak suka buat kerja sekolah ni, kenapa? Mungkin dia tak nampak apa sebabnya. Jadi mungkin kita kata, kita buat ni nanti kita akan tahu benda ni. Kita buat sekejap je. Duduk kat situ dan kita buat. Dan masa dia nak buat tu kita kena bagi that semangat pada dia. Sebab dia kena juga disiplin. Tak boleh je biar je tak buat. Macam 5 tahun ni, bagi ibu, kalau dia tak minat-minat sangat tu, cari benda lain. Benda macam bagi, this is my pendapat, ya. This is my pendapat. So kalau you nak buang pun tak apa bagi ibu. Tak bagi ibu, budak usia 5 tahun ni banyakkan dia explore secara fizikal, secara kinestetik. Maksudnya, dan banyak semaikan mengenai character building, akhlak, rather than just latihan dekat buku. Sebab latihan dekat buku tu dia tak hidup di hati. Dia tak jadi. Tapi kalau for example ajak dia membaca, lepas tu bersembang dengan apa cerita apa yang dia dapat, insya-Allah tu that is so much. Ibu lupa lah, hari ni dah dekat pukul 1 dah pasal dengan anak-anak, ya. So mari kita panggil anak-anak kita. InsyaAllah, ya Allah Tuhanku. Sorry sayang ibu. Tentu cucu-cucu Nami dah tertunggu-tunggu. Hari ni Nami nak ajar asyik baru. Lepas tu kita habis, ya, dengan parents kita habis salwa baru masuk, ya sayang. Ajar anak-anak. Nami nak ajar nasyid sekarang ni. Semalam dah ajar nasyid dah. Nami terus nasyid, ya, sementara dah. Lepas tu remember to introduce your children's name so that ibu boleh sebut nama dia orang. Suka tu ibu sebut nama dia orang. InsyaAllah, ya. Kalau yang ibu nampak, hari ni ibu ada challenge sikit nak nampak komen. Tapi ibu akan cuba. Dekat sini senang. Dekat Facebook ni susah sikit. Okey. Ibu terus nasyid supaya anak-anak datang. Sebelum tu, ibu minta ampun, minta maaf di atas penerangan ibu. Banyak lagi yang ibu nak share sebenarnya. Tapi tak boleh share semua sekali. Nanti macam kita cuba makan seekor lembu dalam satu masa. Walaupun macam mana lapar pun kita tak boleh seekor lembu nak makan. Kita makan sikit-sikit je, kan? Ni ada soalan-soalan yang bagus. Sibuk dengan gadget semua. Ibu tak dapat nak jawab, ya. Kita sambung nanti. Pagi-pagi esok soalan mungkin tajuk mengenai anak bergaduh. Lepas tu kita akan buat lagi. Ibu rasa kita buat proper class lah untuk yang ini. Siapa yang berminat betul-betul nak belajar, nanti ibu akan buatkan proper class. Betul-betul adalah sedikit bayaran yang mungkin reasonable lah. Ibu tak, supaya lebih banyak ibu boleh share pasal anak belajar ni. Sebab dia banyak. Ibu boleh share banyak sangat. Dalam masa yang sama, untuk pengenalannya, dapatkan Parenting Meja Pro tu dengan promosi PKP sekarang ni. Bila anda terdedah begitu senang, anda lagi senang nak faham. Ya, insyaAllah. So, nasyid. Hari ni Nami ulang nasyid burung tu dulu. Anak saya Ali dan Aisyah. Okey, Nu'man, Naimah dah tunggu. Okey, Kalish, Kasif dan Khalifah. Okey, kita nasyid ni sampai pukul 1.20 kita akan solat lepas tu, kan. Do it, do it, do it, do it. Burung berbunyi. Do it, do it, do it,
do it. Memuji Allah. Nasyid dengan Amy. Do it, do it, do it, do it. Dia menyanyi. Do it, do it, do it, do it. Mengikut sunnah. Okey sayang, Ibu Daniel, Adrian, Echa, Ryan, Zion. Siapa lagi ni yang Ibu tak sempat nampak ni? Daniel, Adrian, mungkin dia sebut ya. Kita tengok kat sini. Aryan, Ariana, Zarif. Alhamdulillah. Kita nasyid sekali lagi. Lepas tu Nami akan ajar satu nasyid baru. Okey? Siapa semalam dia peluk ayah dia ataupun mak papa dia ataupun walid dia dan say I love you. Siapa? Say saya Nami. Siapa semalam dia peluk? Adam Amirul. Okey. Anak saya Daniel Adrian. Okey, siapa lagi dekat sini? Okey, siapa semalam dia peluk mama dia atau ibu dia atau siapa? Kata saya. Suruh ulang lagi. Okey, Azalia, Azaril ya. Fatimah, apa lagi kat sini? Nia Alisha, Arfa, Mishari Khan. Okey ramai ni. Nami nasyid sekali lagi. Do it, do it, do it, do it. Burung berbunyi. Do it, do it. Do it, do it. Memuji Allah. Do it, do it, do it, do it. Dia menyanyi. Do it, do it, do it, do it. Mengikut sunnah. Ya saya Nurliana Zehra, Muhammad Umar Zarif. Okey. Ibu dah sebut dah yang tadi, Zehran dan Umar. Nemi ya, Nemmy. Siapa lagi kat sini? Qayyim. Okey, Qayyim datang kan dengan Nemi. Umais, Akifah. Okey, Kalish, Kasif, Khalifah peluk mama dan ayah. Good, Alhamdulillah, very good. Siapa semalam kata thank you pada mama dengan ayah dia? Siapa? Siapa cakap thank you sebab bagi makan? Thank you sebab mama dengan ayah menjaga dengan baik. Siapa? Angkat tangan, Mimi nak tengok. Okay, kalau tak, hari ni buat tau. Cakap, I love you mama, I love you ayah, I love you Walid, I love you Umi. Okay, cakap terima kasih. Thank you so much. Siapa semalam ada lukis gambar? Gambar burung tweet-tweet. Hari ni Nami nak ajar nasyid Inggeris, boleh? Nasyid ni, nasyidnya nasyid kasih pada Allah. Okay? I love Allah and Allah loves me. I love Allah and Allah loves me. He gives me everything that I need. I love Allah and Allah loves me. Saya kasih Allah. Itu yang bahasa Melayu pula. Saya kasih Allah dan Allah kasih saya. Saya kasih Allah dan Allah kasih saya. Allah memberi banyak. Allah memberi segalanya. Saya kasih Allah dan Allah kasih saya. Okey. Saya bahasa Inggeris je pula. Siapa boleh cakap bahasa Inggeris? Nanti mama kena ajar anak-anak. Mama dengan ayah ajar anak-anak. Ya? Numan. Warna burung semalam. Ya. Nanti Suluhan An-Nur. Letaklah kat komen. Ada tempat tak? Boleh letak kat komen gambar. Tangkap kan? Lepas tu letak kat komen. Okey. Akil ada kat situ. Okey. I love Allah and Allah loves me.
I love Allah and Allah loves me. He gives me everything that I need. I love Allah and Allah loves me. Siapa nak Nemi ajar setiap minggu ada Nemi ajar nasyid, Nemi bercerita, Nemi kita belajar melukis. Nampak tak Nemi ada tempat melukis? Nanti kita lukis gambar sama-sama. Siapa nak sila join club ni, nama dia Young Smart Leaders. Nanti kita akan letakkan link dia. InsyaAllah boleh cari dekat Facebook ya, sebab sekarang ni dia ibu letak dia public. Nama dia Young Smart Leaders. Young Smart Leaders. Cari that and then just join. InsyaAllah kita mula next week. Sebab ibu nak habiskan assignment ibu dulu. Ibu ada assignment. Nak kena buat assignment dulu. InsyaAllah lepas tu ibu nak fokus. Jadi mak ayah ni bolehlah rasa happy masa tu. Di antara pukul 11. Di antara pukul 12. 12.40 macam tu sampai pukul. Ataupun nanti ibu akan tetapkan masa dia. At the moment kena tengok masa betul-betul. Okay. Kalisha. Okay. Masuk ya. Jangan masuk kat situ. Anwar boleh letak. Dah letak dah. Tekan aja. Buat masa ni tak ada apa-apa lagi kat situ. But make sure that you join. InsyaAllah kita akan mula. Ajak kawan-kawan. Ramai-ramai. Ada anak, okay, ajak mereka insya-Allah. Apa tujuan Nemi adakan ni? Nemi cakap dengan mama dulu, dengan ayah dulu. Nemi adakan this special group adalah untuk bantu membina generasi yang resourceful, generasi yang sedar, yang berjiwa besar, yang mahu berjasa dan berjaya dan berjasa kepada ibu bapa dan kepada dunia. Kan? Lepas tu juga Nemi ibu buat program ni adalah untuk bantu ibu ayah yang mungkin all the time nak kena ajar anak tapi mungkin susah nak ajar, tapi dengan adanya bantuan daripada Nemi ni anak akan lebih mudah bekerjasama. Itu tujuan Nemi. Hari ni Nemi terlupalah Umi, ibu terlupa pasal lampu batik gelap ya sayang. Tak apalah, ibu ni memanglah macam-macam. Okay, so untuk sayang Nemi semua nanti boleh join tu supaya sayang boleh jadi anak yang soleh dan soleha, yang baik, yang suka tolong mak ayah. Nanti dah besar boleh jadi orang berjaya, berjasa, boleh masuk syurga. Siapa nak? Cuba siapa nak tekan nak kat situ. Okay, last one kita nasyid burung satu kali lagi. Lepas tu kita nasyid I love Allah ya. Okay. Nanti kita akan lukis. Zehra suka lukis ya Zehra. Okey. Siapa lagi ada anak sebut nama anak anda. Okey, ada berapa ni? Nanti insya-Allah kita akan tolong sebarkan pada kawan-kawan ya grup ni, grup yang ibu baru nak buat ni, dan besok ibu akan live lagi. Ajak kawan-kawan, insya-Allah kita akan live. Kawan-kawan yang anak suka bergaduh, is it that topic that you suka? Kalau you thought that topic is important to you, and insya-Allah boleh tulis ya topik-topik yang anda nak. Saya nak tengok topik-topik yang anda nak ibu cover. But and of course ibu akan bantu lagi sekali mengenai topik anak belajar ni. Dan sebelum ibu start nasyid, ingat bagi anda yang nak dapatkan Parenting Bijak Pro, bayangkan sebagai ibu ada je sebelah anda. Tengah anda lipat kain, ada ibu memberi semangat pada anda. Anda tengah masak, ada ibu duduk sebelah, macam duduk sebelah anda. Syasha Syahidan dia dah dapatkan. Dan Syasha Syahidan dia kata macam ada ibu kat sebelah. Betul Syasha? Dan ramai sebenarnya. Dan ada di antaranya sengaja pasang as a background sebab suara ibu dengan izin Allah very terpetik. Ya? Alhamdulillah. So last one ya, kita nasyid. Do it, do it, do it, do it. Burung berbunyi. Do it, do it, do it, do it. Memuji Allah. Do it, do it, do it, do it. Dia menyanyi. Do it, do it, do it, do it. Mengikut sunnah.
I love Allah and Allah loves me. I love Allah and Allah loves me. He gives me everything that I need. I love Allah and Allah loves me. Saya kasih Allah dan Allah kasih saya. Saya kasih Allah dan Allah kasih saya. Allah memberi segala-galanya. Saya kasih Allah dan Allah kasih saya. Okey sayang Nemi dan sayang ibu semua. Thank you for being here with Nemi hari ini. Alhamdulillah, doakan Nemi boleh siap assignment Nemi dengan baik. Ya, dengan selesai dengan ni. My deadline is on the 2nd May tapi Nemi ibu target untuk siap pada besok semua sekali dan boleh submit dengan senang sebab ibu tengah ambil lagi sekali Master of Education. Dulu apa namanya, ibu ada cabaran my PhD hari tu. Jadi ibu ambil Master of Education dan banyaklah. Alhamdulillah, ibu seronok sangat discovering new knowledge actually, especially about curriculum of the future. Dan sebabkan itulah ibu sedarkan apa yang berlaku sekarang ni, the future is now. Di mana cara belajaran kita nak belajar dan mengajar ni kena berubah cepat sebab sekarang ini kena banyak menggunakan self-directed learning. Menutup jiwa ya. Alhamdulillah. Thank you so much. Ibu minta ampun dan maaf sekiranya apa yang ibu cakap ni mengusik hati anda. Saya ada soalan yang ibu tak sempat jawab, ibu minta maaf sebab apa namanya, masa keadaan. InsyaAllah kita akan buat program kalau mengenai study skill ni mungkin kita akan buat dalam bentuk Zoom dan untuk anda yang betul-betul nak belajar sedikit apa namanya, kita kata contribution bagi ibu lah supaya ibu boleh share ilmu itu dengan lebih, sebab it will need a lot of technical assistance that I have to hire somebody untuk buat insyaAllah. Tapi ibu akan pastikan apa yang anda invest dan laburkan itu untuk program how to help your children score A in studies and life, insyaAllah nanti lebih daripada berbaloi insyaAllah. Yeah? So kita akan sama-sama lagi InsyaAllah besok jemput kawan-kawan. InsyaAllah ini adalah perkara yang ibu nak, ibu akan cuba buat. Cuma ibu tak akan bersiaran. Besok hari apa besok hari 1 hari bulan Oh, sorry. 1 hari bulan ibu minta maaf kita tak ada sebab ibu perlu fokus pada assignment ibu. 2 hari bulan kita akan ada. Okay, besok kita tak ada ya sayang. Besok ibu perlu fokus untuk siapkan my assignment. So ibu minta ampun, tak maaf lah. Besok kita tak ada. Tapi the next day hari apa esok is Jumaat. So Jumaat tak ada. Kita akan jumpa hari Sabtu. Hari Sabtu relax sikit kan. Anda tak kerja sepatutnya. Tak tahulah, setengah orang mungkin kerja. So okay, ibu minta ampun, minta maaf. Thank you so much for being with me. For the soalan apa semua, mana yang dah terjawab ibu harap mendapat membantu. Mana yang belum jawab, sabar ya sayang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sayang Nemi semua, jom kita solat dengan mama dengan ayah. Kita solat jemaah ya. Okay, Assalamualaikum.